Paper 1 kita buat dalam 2-3 soalan and then lepas tu kita masuk paper 2 pula Right. Soalan soalan pertama soalan nombor 36 dulu. Kita tengok soalan nombor 36. Okey, buka soalan nombor 36. Sebelum tu cikgu nak share sebentar. Ini. Okey, soalan nombor 36 ni adalah soalan tajuk electricity, okey, ataupun tajuk elektrik chapter 2 form 5, okey. Jadi tajuk elektrik soalan ni dalam salah satu subtopik tajuk elektrik which is parallel ataupun cerita selari dengan sesiri ataupun parallel and series circuit, okey. Jadi soalan parallel series circuit ada beberapa elemen penting dalam untuk mengenal pasti soalan ataupun identify soalan-soalan parallel and series circuit. Okay. So jadi kita soalan ni, okay, diagram 27, okay. Raja 27 menunjukkan 4 perintang. Okay, 4 perintang yang disambungkan dengan bateri 12 volt. Okay. Yang belum mute tu, sila mute. Okay. Takut nanti mengganggu yang lain. Okay. Alright. Jadi dia tunjuk gambar kita ada circuit 12 volt. Sorry, kita ada bateri 12 volt dan kita ada beberapa perintang di situ, okey. So perintang ada berapa perintang? 1 2 3 4, okey. Di perintang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Jadi kita kena identify, okey, kena identify perintah-perintah ni connected dalam circuit ni connected in series ataupun connected in parallel ataupun selari ataupun sesiri. Okay. So, soalan dia adalah what is the reading of the ammeter in the circuit above when the switch is closed. Berapakah bacaan ammeter dalam data apabila switch ditutup? Jadi ammeter dia kira apa? Kira current. Okey. Current. Kita kira current ataupun arus, okey. Dalam bahasa Melayunya arus. Okey. Jadi so jawapan dia, okey. Siapa yang dah boleh jawab, okey, tinggalkan jawapan dia. Jadi cikgu tunjukkan macam mana boleh dapat jawapan. Right. Jadi untuk resistor yang pertama di connected in series, okey. Dan 2 dan 3 ni connected in parallel, okey, ataupun selari, dan 4 ni in series. Okey. Jadi untuk mendapatkan ammeter ni kat mana? Ammeter ni dekat kedudukan position di parallel. Okey, dekat arrangement of parallel dekat bahagian resistor nombor 2 ni. Alright. So ni ammeter dia. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey. In the parallel ataupun selari, okay, kita ada sesiri, kita ada selari. Okey. Benda penting yang korang kena tahu dalam parallel nilai I, okey, nilai I divided, okey, ataupun tak sama, okey.
nilai I dia akan terbahagi. Okey, nilai V sama. Okey, manakala untuk series pula, okey, nilai I dia sama. Okey. Nilai V dia divided. So, dalam ni yang pertama sekali korang kena dapatkan effective resistance, okey. Effective resistance ataupun rintangan. Tambah sama. So kita simplifykan benda ni. Sini. Alright. Ini lah benda ni. Okey. Okay, Anas jawab B ya. Alright. Laju Anas, bagus. Okay, V kita ada 12. And then sekarang ni kita kena dapatkan nilai I. Okay, nilai I dekat mana? Nilai I dekat R yang nombor 2. Okay. R yang nombor 2. And then nilai I R keseluruhan effective resistance ni kita kena cari dululah untuk dapatkan nilai current sepenuhnya. Okay. Step yang pertama adalah kita kena cari nilai current full. Okay. Dalam circuit tu. So macam mana kita nak cari nilai current the whole circuit? Jadi kita perlu cari nilai RE, effective resistance. Jadi RE ni dia simplified semua resistor dalam circuit. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 circuit. Jadi kita kena simplify dulu. Macam mana nak simplify? Okay. Contoh dia ada 1. Okay. And then bahagi ada 2. Parallel. And then connected balik. And then lagi satu dia ada. Okay. Pertama adalah kita simplify parallel dulu. Okay. So mana yang parallel, yang connected in parallel? So this one. Okay. Ini connected dengan parallel. Okay, jadi kita settle down, kita gabungkan dia. So macam ni kita gabungkan dia, kita jadikan dia satu resistor. So macam ni kita connected, macam ni kita kira RE dekat sini untuk parallel. Untuk RE parallel adalah 1 per RE equal to 1 per nilai R1 plus 1 per R2 and R3. Sebab ni 2, jadi 3. Okay. So jadi kita tambah nilai 1 per, berapa nilai dia? 1 per 2 tambah dengan 1 per 2. Jadi kita akan dapat 2 per 2 ataupun nilai dia adalah 1. Okey, 2 per 2 adalah 1. So RE nilai dia adalah 1. RE bagi bagian ni. Jadi kita simplify dulu. So kita dapat nilai 1 ohm. Okey. Kita letak sini nilai dia 1 ohm. Okey. RE adalah 1 ohm. And then yang ni 2 ohm. And then another one 2 ohm. Okey. So R1. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Simplifykan lagi. So kita dapatkan nilai RE dia in series. Okey. Sebab semua resistor ni dah connected dalam sesiri ataupun arrangement dia dalam in series. Okey, jadi macam mana nak kira effective resistance dalam series? RE equal to okay, R1 plus R2 plus R3. Tambah macam biasa 2 tambah 1 tambah 2. Jadi kita akan dapat 5 ohm. Okay. Alright. So jadi kita akan dapat nilai RE, kita guna simplifykan dia jadi 1 perintang. Istilah dia macam inilah. So kita akan dapat, so nilai RE dia berapa? 5 ohm. Okay. So kita dapat 5 ohm nilai RE dia.
Jadi kita boleh dapatkan nilai current. So 5 ohm. Okey. Jeng jeng jeng. Okey. Mak kenal. Mak So kenal I kan? keseluruhan dia adalah V equal to IR. Okey, V berapa? V adalah 12. I berapa? Tak tahu. I untuk keseluruhan circuit. R berapa? RE RE adalah 5. So kita akan dapat nilai 12/5. So 12/5 berapa? 12 bahagi 5. So 2.4. Okey, kita ada 2.4 ampere. Okey. 2.4 ampere adalah I untuk keseluruhan circuit. Okey. I untuk keseluruhan circuit. Kita ada 2.4. Tapi kita nak dekat mana? Kita nak I dekat bahagian nombor 2 ni. Kita tak nak I keseluruhan circuit. Jadi macam mana kita nak cari? Okey. Jadi mengikut konsep dalam parallel, I ni divided. Faham? Okey. Alright. Jadi bila I divided, okey, kita ada nilai I. Jadi cikgu cikgu lukis balik gambar dia tadi. Okey. Jadi kita ada bateri 12 and then kita ada perintang pertama and then kita ada parallel perintang kedua. Okey. Jadi dia connected and then dia pergi. Okey. So ni R1, R2, R3, R4. Jadi kita dah dapat nilai current tadi. Nilai current berapa nilai dia? 2.4. Okey, 2.4. Jadi current daripada positif ke negatif. So dia lalu. Ini adalah current nilai dia 2.4 ampere. Okey, dia lalu. Okey. And then dia terbahagi kepada 2. Okey. Jadi tentu-tentunya current yang di sini nilai yang diukur adalah bukan nilai 2.4 tadi. Kerana apa? Kerana dalam parallel circuit ataupun dalam selita selari current divided. Okey, current dia terbahagi. Okey. Jadi current ni terbahagi kepada 2 ke, 3 ke, 4 ke, berapa nilai yang current yang terbahagi bergantung kepada nilai R. Okey, bergantung kepada nilai R. Okey. So, jadi macam mana kita nak tahu current ni berapa nilai dia? Jadi kita kena tahu nilai V equal to IR. Sekarang ni I kita tak tahu. Okey. V berapa dekat sini? Dekat sini V ni berapa? Tak tahu juga. Okey. R berapa? R kita ada 2. Okey. Ni kita dekat bahagian simpang R2 ni. Okey. Sekarang ni V dia berapa? Adakah V dia sama dengan 12? Sebab dia parallel, maka dia akan ikut dengan ni? Tak. Okey. Jadi V dekat situ berapa? Okey. Jadi macam mana kita nak kira V dekat bahagian sini? Okey. Jadi macam ni kita nak kira V dekat bahagian sini, kita kena kira voltage drop. Okey. Voltage drop. Dekat mana? Dekat sini. Okey. Kenapa voltage ni adalah nilai bagi 1 ohm ni? 1 ohm ni apa? 1 ohm ni adalah nilai asal bagi kedua-dua R ni. 1 ohm ni adalah hasil daripada gabungan efektif resistance 2 dengan 3 ni tadi. Jadi voltage drop kat sini nilai dia adalah sama yang ataupun dikongsikan oleh nilai R2 ni dengan R3. Okey. Kejap lagi cikgu bagi tahu kenapa voltage drop. Okey, voltage drop tu apa? Okey. Sabar dulu, kita stick dengan soalan ni dulu. Okey, kita kira nilai voltage drop dekat sini.
So voltage drop dekat sini adalah V equal to IR. So I dia, nilai I dia berapa? I dia kita dapat 2.4 tadi. Okay, dia ambil I circuit. And then R kita ada 1. Nilai V dia adalah 2.4 volt. Jadi 2.4 volt ni adalah shared ataupun dikongsikan oleh R2 dengan R3. Sebab nilai 1 ohm ni tadi adalah nilai effective resistance bagi R2 dengan R3. Sebab digabungkan dia jadi 1. Jadi kita perlu cari voltage drop dekat sini berapa nilai dia. Sebab apa? Sebab voltage itu dikongsikan oleh 2 dan 3. Okey, kenapa kita cari voltage tadi? Sebab kita nak dapatkan nilai I. Okey, kita nak dapatkan nilai I dekat sini. So kita perlu cari V. Okey, 2 sebab R dah ada. Okey, dekat bahagian sini dekat bahagian simpang ni. Jadi kita nak cari V dia. So kita dah tahu V dia 2.4. Okey, macam mana cikgu tahu 2.4 tadi? Sebab cikgu kira voltage drop dekat 1. Kenapa 1? Sebab 1 ni adalah voltage drop yang di 1 ni adalah voltage drop bagi 2 dan 3 sebenarnya. Jadi voltage drop ni adalah voltage yang dikongsikan oleh R2 dengan R3. Okey, dekat bahagian tu. Jadi I kita tak tahu 2. So I 2.4 bahagi 2 1.2 ampere. Okey, jawapan dia adalah A. Okey. Okey. Alright, 1.2. Cikgu nak tanya kat sini, berapa orang yang faham? Berapa orang yang faham apa yang kenapa 1.2 ampere? Okey. Siapa yang faham tentang voltage drop? Apa yang dimaksudkan dengan voltage drop? Okey. Ataupun voltan di situlah. Okay. Voltage drop, actually kalau korang nak tahu voltage drop ni adalah contoh cikgu. Okay. I didn't catch that. Could you try again? Okay, voltage drop tadi. Apa maksud voltage drop? Okay, yang ni series Okay, yang ni series. Okay, dalam series ni ataupun sesiri. Okay, nilai 12 volt ni, okay, 12 volt ni dikongsikan oleh perintang-perintang ni. Okay, salah satu ni cikgu tulis, okay, ni contoh cikgu nak explain pasal voltage drop. Apa maksud voltage drop? Okay, ini contoh lampu, okay, lamp. Jadi 12 volt ni dikongsikan oleh perintang pertama R1, kita ada R2 dengan lamp. Okey. Jadi 12 voltage ni ataupun voltan, 12 voltan ini dibawa oleh arus current. Okey. 12 voltan ni is a potential difference. Is the electrical potential difference. Okey. So nilai electrical potential difference ni bawa tenaga, okey. Jadi current ni dia carry 12 volt tu. Okey, dia carry 12 volt. And then bila dia sampai dekat resistor pertama, dia akan kongsikan voltan tu. Itu yang dipanggil sebagai voltage drop. Okey, kenapa dia kongsikan? Sebab current ni okey, dia ibarat sungai. Dia ibarat macam kenderaan, okey. Okey, jadi bila ada perintang, maka dia perlu merintangi. Contoh sungai dia ada balak, okey, balak merintang. So R1 kan. So dia perlukan, okey, jadi diperlukan tenaga untuk apa? Untuk merentasi balak tu. Jadi dia perlukan, so balak ni perlukan volt, okey, ataupun istilah dia, contoh kita ada, kita sebagai marathoner, okey, pelari. Jadi pelari, okey, ataupun marathon, okey, checkpoint pertama, contoh checkpoint pertama
Okey, kita bawa 12 botol 12 botol kita lari. Checkpoint pertama kita minum. Contoh kita minum 3 botol. Okey. Kenapa kita minum 3 botol bergantung kepada rintangan tu. Contoh rintangan tu agak quite heavy jadi kita perlukan 3 botol. Okey. So 12 botol kita deduct 3 botol jadi kita ada 9 botol tinggal. Okey, 9 botol checkpoint kedua kita minum lagi. Okey. So contoh kita minum 6 botol. Okey, 9 tolak 6 3 botol. Okey. Jadi lampu checkpoint ketiga kita perlukan lagi 3 botol. Jadi kita bawa balik kosong. Okay. And then kita start again. Bawa 12, lalu checkpoint 1, 3, lalu checkpoint 2, 6, lalu checkpoint 3, 3 botol. Okay. Sama juga macam prinsip circuit. Okay, itu yang dimaksudkan dengan voltage drop. Kenapa? Sebab dia memerlukan tenaga untuk merentasi resisten. Okey, resisten ni ibarat penghalang kepada current. Current nak lalu jadi dia menghalang. So kita nak elak current tu atau kita nak overcome current tu, maka kita perlukan tenaga untuk overcome that resistance. Okey. Contoh 12 volt tapi bergantung kepada nilai resistance. Misal kata contoh sini ada 3 ohm. Sini ada 3, sini ada contoh 4 ohm. Okey. Lamp ada 4, R2 ada 3, R1 ada 3. Okey. Macam mana nak kira voltage drop dekat sini? Pertama kita kena ada current. Okey. Contoh nilai current dekat sini adalah, cikgu bagi siap-siap nilai current Nilai current adalah 2 ampere. Okey. So, macam mana nak kira voltage drop? V equal to IR. Nilai current dia adalah 2, R dekat sini adalah 3. Jadi 6 volt. Okey. Contoh. Kita kena ikut juga. Okey, kita kena ikut juga dengan circuit ni. Jadi kita kena pakai effective resistance tu berapa nilai R dia? Okey. So RE dia adalah kena cari nilai effective resistance ni 3 tambah 3 tambah 4. So kita ada 10 ohm. So current V equal to IR. So V12, current tak tahu, R 10. So I sama dengan 1.2 ampere. Okey. Jadi current adalah 1.2 ampere. Jadi macam ni kita nak kira volt kat sini V equal to IR. So I 1.2, R 3. Jadi jawapan dia adalah 3.6 volt. Okey. V equal to IR kat sini pun sama juga, I 1.2, R 3. Kita akan dapat 3.6 volt. Okey. And then V equal to IR. So I 1.2. R jadi berapa? 4. Jadi kita ada 4.8. Cuba kita total up. Bila kita total up, 4.8 plus 3.6 plus 3.6. Okey. Berapa kita dapat nilai dia? 4.8 campur 3.6 campur 3.6. Jadi kita akan dapat 12 volt. Maksudnya 12 volt ni digunakan oleh resistor R1, R2, R3 and then dia loop again. Sampai dekat sini dia akan kosong. Faham? So lepas dia 3.6 dipakai, so 12 tolak 3.6 tinggal balance. So dia bawa ke depan lagi 3.6 di drop. And then lamp pakai lagi 4.8 volt. So jadi tinggal berapa? So jadi tinggal kosong. Jadi loop balik. Okay, that's why lamp tu dia sentiasa terbuka ataupun open. Okay, sebab apa? Sebab current tu dia always transmit ataupun dia sentiasa pindahkan
Okay, electrical potential energy yang sumber dia adalah daripada bateri kepada lampu tu. Okay, itu maksud istilah voltage drop. Okay, jadi voltage drop itu voltage yang berada di resistance tu, contoh dekat situ. Okay, jadi berapa nilai? 3.6. Okay, jadi kalau dekat situ ada parallel, kita ada kita ada 4. Okay, kita ada 4 resistor kat situ. Okay, contoh dekat kedudukan kedudukan R2 tu kita ada 4 resistor. Jadi keempat resistor ni akan share 3.6 volt, 3.6 volt, 3.6 volt, semua share 3.6 volt. Okay, itulah yang jadi kepada this one. Okay, jadi nilai yang R1 dengan R2 dengan R3 ni tadi, okay, dia share ataupun dia kongsikan nilai volt. Berapa volt kat sini? Jadi kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita kena kira dekat bahagian yang dia dah gabungkan tu dulu. Dekat 1 ohm. Okay, kita tak boleh kira dekat sini. Kita kena kira dekat sini. Okay. Lepas tu baru kita tahu nilai dia. Oh, 2.4 dia drop dekat sini 2.4. Jadi R2 dengan R3 ni automatically kita bagi tahu dia share 2.4 volt sama. Okey. Jadi macam ni kita nak kira I dekat sini. So ambil formula, pakai formula V equal to IR sahaja. V equal to IR. Okey. Persoalan ni adalah I dekat sini dia tak sama dengan I whole circuit. Sebab apa? Sebab I whole circuit tu connected in series. Jadi bila dah sampai sini dia masuk parallel, jadi I tu akan divided. Dia tak sama unless benda tu adalah series. Maksudnya yang ni adalah series lah. R2 dengan R3 ni connected in series. Maksudnya semua sama. Tapi this one is parallel. Jadi dia tak sama. Okay. Jadi kita boleh pakai formula VIR. So V dia kita dapat 2.4 tadi. I kita tak tahu R adalah pakai nilai R2 lah. R2 adalah 2 lah, nilai 2 ohm. 2 ohm. Okay. So jadi kita akan dapat nilai dia 1.2 ampere. Okay. Alright. Itu soalan pertama. Okay. Ada lagi satu soalan. Okay. Hari ni kita buat paper 1 dulu. Next class gua akan masuk mungkin kita akan buat trial ni waktu malam, sesi malam lah. Sebab siang satu tak ramai, satu lagi ada yang banyak clash dengan kelas. Jadi cikgu rasa better buat malam lah untuk SPM khususnya. Okay, untuk macam form 4 mungkin dia boleh attend kelas pagi ataupun siang. Tak masalah. Untuk form 5 mungkin korang ada jadual yang pack dekat sekolah. Okay, banyak assignment lagi. So, kata nak cikgu cari masa free mungkin lepas pukul 10 sesuai kot. Okay. Alright. Seterusnya soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 guys. Soalan ni a bit tricky ya, sebab cikgu ada buat sekali dengan student cikgu. Okay. Soalan nombor 7 ni dia bagi tahu diagram 3 shows a pulley system, okay, consisting of 3 blocks P, Q and R. Okay, of mass 2 kg, 3 kg and 3 kg respectively. P tu 2 kg, Q tu adalah 3 kilo, R tu adalah 3 kilo. Okay, cikgu tulis siap-siap ni. Ni 2, ni 3, ni 3. Okay. Apabila pemberat dilepaskan, pemberat apa? Pemberat ni, this one. Q dengan R Okay, sebab berat ni adalah downward. Okay, sekarang ni yang mana yang downward? Mana yang mengarah ke bawah? Okay, yang mengarah ke bawah adalah Q dengan R. Okay, that's why kita state dekat situ W. Okay, W is force yang mengarah ke bawah ataupun daya yang mengarah ke bawah. Okay, what is the acceleration of the block label P? Okay, label P. Jadi kita nak kira acceleration kat sini. Berapa acceleration dia? Okay, kalau ikutkan acceleration adalah F equal to ma. Kalau horizontal lah, sebab P ni ditarik horizontally. Okay, ditarik horizontally, maka kita ambil formula F equal to ma. Okay,
A kita tak tahu, nilai A kita tak tahu. Nilai M kita tahu. Nilai M untuk P adalah 2. Okey. Tapi tengok P ni attach dengan Q dengan R. Okey. Kalau korang pernah tengok ada movie ke kan, orang nak jatuh daripada gaung ke kan. Jadi orang tu selalu pegang dia. So ambil. Orang yang nak jatuh tu pegang. Orang yang kedua pun pegang juga. Orang ketiga pun pegang. Jadi berat orang ketiga tu adalah menampung semua jisim. Sorry, bukan berat. Jisim. Jisim itu menampung jisim orang yang last sekali kan, yang hold. Okay, yang last dia pegang. So dia yang menampung keseluruhan jisim. Jadi kita kena total up. Kita kena ikut. Maksudnya kita kena sekalikan nilai M jisim. Sebab dia attach ataupun dia bersambung sini. P dia connected dengan Q dengan R. Okay. Ibaratnya nilai P jisim dia adalah berapa nilai dia? 2 tambah 3 tambah 3. Okay. Right. Padam di sini. Cuba buat balik. So F equal to M 2 plus 3 plus 3. Okay, and then A kita tak tahu. Okay, sekarang ni F. F ni apa? F ni adalah downward force tadi. Okay. F ni adalah downward force tadi. Berapa downward dia? W equal to mg. Kenapa? Sebab yang force yang menarik ke bawah tu adalah W. Okay, so W equal to mg. M berapa? M 3 dengan Q dengan R. Okay, sebab Q dengan R ni yang ke bawah. Okay, P tak ke bawah. Okay, jadi kita tak boleh letak P sekali. Sebab P tu bukan ke bawah. Okay, right. So, 6. So G sama dengan 10. So 60 Newton. So W is equal to sama dengan nilai force dekat sini. Okay. Alright. Jadi kita samakan. So F equal to W. So F 60. Cuma masukkan nilai 2 tambah 3. 2 tambah 3 tambah 3 equal to A. And then kita akan dapat sini 8. F T berapa? 60 So masuk. So 60 bagi 8, so kita akan dapat berapa nilai dia? So 7.5 meter per second. Okay. So kalau korang letak 2, P ni jisim dia 2, korang silap. Sebab P dia carry jisim ataupun mass yang lain. Okay, sebab dia attach ataupun dia bersambung. Okay. So jawapan dia B. Okay. So that's all untuk hari ni guys, malam ni. Jadi untuk next cikgu akan keep on buat latih to be trial sebab kita ada beberapa bulan saja lagi. So thank you guys yang join this session malam ni. So next session mungkin cikgu akan teruskan untuk malam lah. So topik-topik yang berkaitan dengan Form 5 cikgu akan bawa ke malam. Okay, session malam jam 10 suku. Okay, sampai pukul 11 macam itulah. Jadi setengah jam ataupun 45 minit. Okay guys, so siapa ada soalan boleh info ataupun chat ataupun PM cikgu, WhatsApp, tak ada masalah sebab korang ada semua nombor WhatsApp cikgu. Okay. Okay, thank you guys. Selamat malam semua. Okay. Terima kasih Alia, Dina, Aisyah, Sakina. Okay, mantap. Okay, terima kasih juga. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih dulu. Sama-sama. Most welcome, most welcome.